Semoga apa yang kita lakukan ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah, dan merupakan satu saham akhirat yang kita harapkan memberi untung kepada kita pada hari kita semua dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Bulan Ramadan yang semua kita maklum sudah tidak beberapa hari saja lagi. Satu bulan yang merupakan bulan untuk mengupgrade ataupun menambah baikkan individu Muslim. Sebab tu kita tengok syarikat macam-macam lah, jabatan dia akan buat kursus bertujuan supaya selepas daripada kursus tu, staf dia, pekerja dia akan lebih baik. Jadi Allah kursuskan kita setiap tahun sekali, iaitu kursus Ramadan, yang matlamatnya selepas daripada Ramadan kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan bila kita sudah jadi lebih baik, datang lagi pula kursus Ramadan tahun hadapan, supaya selepas itu kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu saja tujuan kita semua ni diwajibkan berpuasa, iaitu di dalam firman ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa, yakni Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas umat yang sebelum kamu. Allah sebut di belakang la'allakum tattaqun, itu tujuannya, supaya kamu jadi orang yang tattaqun. Panjangnya cerita bab puasa ayat ni, macam-macam hal lah, sakit lah, hafidiyah lah, buka puasa lah, masalah iktikaf lah. Tapi tujuan ni sajalah, la'allakum tattaqun. Kita tengok macam-macam banner keluar, sambutan datang Ramadan. Kalau dalam Facebook lagi banyak macam-macam status. Orang yang tak sembahyang subuh pun buat status Ramadan. Banyak tak? Itu alert dia panggil, penjagaan supaya kita ingat Ramadan telah dekat, ataupun nak Ramadan, nak puasa dah ni. Paling tidaklah komang-komang atas orang nampak yang ada akaun Facebook, dia akan ada satu hal Ramadan. Macam-macam ceritalah ni, hadis ni, kelebihan ni, tapi nak khabar satu ya tujuan dia, la'allakum tattaqun je. Mudapat ni sebagai itu saja benda yang satu. Kenapa Allah sebut satu saja? Biarlah banyak tujuan puasa ni begini, biar banyak, kita nak banyak. Satu sudah memadai, belum tentu kita dapat pikul. Baru ni di terusan Suez, kapal kontainer. Kapal ni kalau boleh bawa 20,000 kontainer, besar lah. 3-4 padang bola. Panjang dia 2 hotel stadium. Panjang hak lekat ni 2 hotel stadium. Ada lagi besar, 24,000 kontainer boleh bawa. Mana 24,000 lori pun dah tu. Tapi ni sutil je. Terusan Suez yang sangat penting, yang menjadi satu laluan yang menghubungkan antara lautan India dengan Mediterranean. Sutil je bubuh situ, dak gerak nak terik je. Cokeh kau tu dah ni, tolak kau ni dak gerak. 10 hari barulah air pasang tu pun Allah bantu. Air pasang barulah boleh gerak ujung. Nampak? Nak royak tak perlu banyak. Satu saja, la'allakum tattaqun, belum tentu kita dapat buat. Betul tak? Kerana apa? Kerana barang mahal.
Nampak? Kita tengok orang-orang kaya dia pakai BMW baru, Mercedes baru, tu mahal tu 300,000, 400,000 stem. Hak kita second hand. Hak kita 40 je. Cak jadi lawa. Jadi dia tu mahal, dia beli kereta 400,000 tu, dia pun sutil boleh beli. Kita tengok hebat rumah dia. Bapak Mercedes. Berapa beli? 315,000. Beli dua teh tak sutil tu tak habis bayar. Faham? Satu tu berat dah. Jadi nak rakyat tujuan diperdukan, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. Umat Bani Israel pun wajib puasa. Seje tujuan. Ada lagi hak lain, tapi yang besar ibunya la'allakum tattaqun. Siapa dapat sutil ni boleh tidur. Boleh tidur lena. Sebab apa? Dapat la'allakum tattaqun. Kalau dapat takwa ni, pintunya syurga mati. Tu je lah. Dia kita akhirat ni dua je. Dia tak macam dunia. Kita duduk daripada traffic light tu, banyak cabang tu. U-turn balik cabang 3 straight. Losong Haji Mat, Haji Su. Ambil kiri losong pergi ni tak zinc. Nampak? Pusing kot tu, lorong siakak. Depan tu lorong ikan keli. Banyak boleh lembau. Akhirat dua je Allah sebut dalam Quran. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Bakit ramai mana pun berbilion-bilion umat. Satu golongan menuju ke syurga, satu golongan menuju ke neraka. Dua sahaja. Nak balik semula losong, nak betul tahajud lagi lah. Dia kata Sipulan bin Sipulan daripada losong atak Zain masuk neraka. Sudah kerja dah lah. Nampak tak? Sudah kerja dah lah. Nangis tak kita? Nangis tak? Kalau gitu jeng. Apa jeng? Tak boleh patah balik tak cik. Nampak? Tak cik patah balik. Kalau atas dunia boleh ajah kot lain. Atas dunia dia kata Sipulanah binti Sipulan. Fatimah binti Mak Zain. Dari kampung losong atak Zain. Tidak berjaya mendapat bring. Nampak? Neleh hai mata. Pak tu baik jisu ni. Nampak tak? Tapi boleh tahan lagi. Balik ajah kau lainnya. Jual puyuk-puyuk belanggang boleh letih lagi. Tapi hak ni boleh Sipulang masuk neraka nak kata gua ni. Panggil TV 3 TV dia masa tu tengok dah mana ramok dengar ramok masuk neraka. Kita nak buat permohonan mana pula nak balik mula losong. Pasal hari tu tak memayang tu lain okey belaka. Pitih ke mak mak nak tu pulang. Tak memayang dia tu. Boleh balik mula tak? Tak boleh. Tak usah kata ayang bulu balik. Agung nak balik mula tak boleh dah. Betul tak? Yang ni betul agung. Menteri tak boleh balik semula. Jadi ni tepat kita dapat sutil pingat la'allakum tattaqun. Dapat pingat ni laki puang laku sampai ke syurga ni. Dan cara nak mendapatkan pingat ni mudah. Duk ngajar ke bawah sama tali basing ke bawah radio ke bawah MP3 siap ada lagi. Jadi orang yang tattaqun. Salah satu pingat yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan amal namanya puasa. Pingat ni tak cabut dah. Kita puasa molek ikut sebagaimana yang diperintah syarak, ditulis orang ini tattaqun. Tulis dalam buk gitu, pingat ni sampai akhirat. Kalau pingat dunia cabut. Kalau orang awam kampung dia boleh PJK. Tu PJK. Kalau raja-raja tak main PJK. Bintang kehormatan. Ni kalau dia jadi dia pakai dada waktu bintang 8, nanti bintang bucu, bintang 5, bintang-bintang. Mendapat gelaran kan raja kan? 7-8 bintang. Bila raja tu mati, bintang tu buh dua ni. Buh tepi tu atas-atas. Banyak raja buh tengah. Betul tak? Bintang buah atas-atas. Buat apa? Duduk kat dia. Dah barang orang beri cabut mula. Buah atas lembek.
Tutup batal beli dia awal. Masalahnya apa nak ziarah tengok, betul tak? Bila tanah raja mati, bintang tu buat lagi mana? Lagi losong lah. Tak museum. Faham lagi? Tak ada yang naik. Museum losong. Orang losong tak pergi museum. Kalau benda. Nampak? Dah kalau orang losong tak pergi, dah orang Jabal 3 nak pergi kau Jawa lagi. Nah. Adalah bintang-bintang pun tekak atas, tekak 2. Naik tekak 2 dia pun bintang-bintang hok raja dulu. Ni bintang ni bila, ni siapa boleh. Nah, ni maknanya. Tu semua tu cabut belaka. Pasal apa? Pasal hak makhluk. Nah, bila makhluk beri tak kekal. Ni tatakun ni Allah beri. La'allakum tatakun. Kalau terjemah balik bahasa dia panggil, semoga atau mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Tetapi kalau daripada pihak Allah, la'allakum ni terjemahnya pasti. Tak tadika dah, pasti. Nah, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Tak boleh nafi dah lah. Kalau kita la'allakum makna mudah-mudahan. Nah, tapi kalau janji itu daripada Allah. Mu puasa begini macam yang aku suruh, pasti, garanti, dijamin kamu orang yang bertakwa. Takwa itu apa maknanya? Takwa itu luas pengertian. Nah, di antara makna takwa, melakukan amal yang disuruh, meninggalkan larangan. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung titah perintah Allah dan tinggal yang dilarang. Itu saja takwa. Ada pula ulama memberi tafsiran yang lain, tapi sama je. Takwa dia kata al-amalu fi ta'atillah. Amalan yang menunjukkan amal tu kita taat perintah Allah. Nah, sama ada amalan tu jenis buat sembahyang, puasa, zakat, haji, atau amalan tu jenis tinggal. Amal juga. Nah, sebab haram ni wajib kita buat. Buat apa haram? Buat perintah Allah, iaitu tinggal. Talabut tarki minallah, tuntutan supaya kita tinggal daripada Allah. Nah, batu dalam kitab-kitab tafsir, la'allakum tattaqun, ditambah belakang bracket al-ma'asi. Tattaqun al-ma'asi, kamu semua takut kepada derhaka kepada Allah. Nah, maksudnya tidak melakukan maksiat. Maksiat ni bukan bawa porong duduk dalam bilik, duduk bawah pokok guru. Kita dulu nampak maksiat tu, panggil pencegah maksiat. Maksiat bukan bawa puan duduk bawah pokok kita. Maksiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu derhaka. Apa makna derhaka? Tidak patuh. Tak patuh ke siapa? Tak patuh ke Allah. Jadi apa saja yang derhaka Allah namanya maksiat. Kawan kita bangun jatuh pitih 2 ya, kita buat senyap. Kawan kita lari kerak bola kocek 2 ya. Tu maksiat tu. Derhaka kepada Allah. Kita tengah makan mari anak kucing, minta nasi sikit pun kita tendang. Maksiat tu. Orang ini sudah mengerjakan maksiat, derhaka kepada Allah. Allah suruh sedekah, ni kita rajang kucing. Anak dia lambat ambil air, dia pun khapung atas kepala. Dia khapung atas kepala. Maksiat tu derhaka kepada Allah. Allah suruh kasih sayang. Anak lambat ambil air, ayah suruh ni khapung atas kepala. Faham? Mana boleh? Kalau pukul anak, tak boleh pukul kepala. Tak boleh pukul muka. Tak boleh pukul kemaluan. Tak boleh pukul kuat. Tak boleh pukul cedera. Tak boleh pukul luka. Tak boleh pukul bekak. Itu haram belaka. Pukul ini memberi rasa sakit sedikit supaya dia rasa bersalah dengan sebab suatu perkara yang telah dia buat. Baru ada perasaan gitu, adalah manfaat pukul. Mungkin ada kita pukul anak lebih. Minta maaf lah. Kena minta maaf. Itu dia panggil hak dengan orang lain. Baik. Kenapa, apa maksud takwa ini dijelaskan dalam hadis-hadis banyaklah. Maksudnya kalau mu puasa kat gini, mu janganlah sampai menafikan tujuan berpuasa. Tujuan puasa jadi orang yang bertakwa, tapi dalam puasa tu mu langgar patang larang orang yang bertakwa. Contoh yang paling mudah, cakap. Dia puasa cakap ngarut ngabang. Ganu ni dia ada semua taukid lafzi belakang. Faham lagi?
Tidak ngaruk saja, ngaruk ngabang. Nah, padahal naknya ngabang jadi mangsa. Nah, apa dia cakap ngaruk ngabang? Cakap yang berdosa. Cakap mengumpat, cakap dusta, cakap fitnah, cakap lucoh, nak cakap kotor. Puasa. Nah, termasuk tulis dalam Instagram, tulis dalam kilogram, monogram, kilometriko, tulis tu terjemah bagi lisan. Kalau lisan itu haram, tulis itu haram. Nah, maka kalau kita cakap benda-benda lagu ni, puasamu orang kata gilek orang gepa. Nasru sabrun ala. Nah, balik awal bahasa Terengganu. Doleh kepeng. Nah, puasa caruk, doleh kepeng. Tak ada pahala. Puasa cakap lebong, tak ada pahala. Nah, puasa mengumpat, tak ada pahala. Lepas tu ada pula netizen kata, dia pahala-pahala ni bukan hak seorang ustaz. Allah yang nak bagi, dia bagilah. Apakah kuasa kamu seorang ustaz nak menafikan pahala orang lain? Aduh, netizen bodoh tak mau dia. Nah, bagilah like orang like bodoh jadi kok. Yang kata tak ada pahala tu bukan ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa hajatul lillah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu aw kama qala. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang jahat, maka tidak ada faedah, tak ada hajat pun Allah nak beri pahala kepada dia tu berpuasa. Itu jelas situ. Dalam kitab-kitab syarah hadis dia kata ibaratun an adamil qabul. Ini ibarat daripada ketiadaan terima. Allah tak terima. Tak terima mana? Puasa dia tu. Bukan ustaz kata. Ni pelik-pelik ni. Banyak nak pandai pada ulama ni. Nak orang kata tak boleh buat hal gini, haram gini. Dia kata kita Islam bukan nak menghukum, menjelaskan hukum. Nampak baik semua dia. Padahal bongok. Bukan orang menghukum, orang menyampaikan hukum. Buat gini haram, buat gini haram. Itu bukan orang hukum orang, menyampaikan hukum. Nah, terlajuk baik. Baik ini masuk neraka. Dia masuk syurga beriman dan beramal soleh. Orang tanya Syekh Ibn Hajar, orang tanya Imam Nawawi, orang kafir, baik, suka sedekah, suka tolong sesama makhluk, masuk syurga, masuk neraka. Semua masuk neraka. Orang baik. Lepas tu pasal tidak ada iman. Jadi kita muhasabahlah. Hak puasa-puasa lepas mana mulut kita. Sekalipun kita maki anak kita, itu dipanggil qaulaz zur, perkataan yang jahat. Padahal dia kata kat orang dah, dia sumpah anak dia, kisnya anak dia waktu puas hari sirat. Atau anak dia waktu pecah cawang. Tapanya maki. Padahal cawang bukan mahal. RM4.9 nauti DIY. Kalau kedai kat jual buah sini lerang tu lagi murah, RM2.20. Dah duya lagi. Ingat ibu-ibu tak salah duk kata anak wak pecah gelas. Kalau anak waktu poh apa benda air atas lembek tak sama marah, ajar dia. Ni duk mau copa suti tadai. Kelepah putih. Ayah dah benda jatuh gelas. Dua teh. Dak gelas suti aku suti wi. Padahal anak dia tak ada anak susah cari tok bomo berobat anak. Asal habis yakau kabu kau pun nak anak. Boleh anak kapa nampak selih. Ada tak lagu tu? Ada erti bahasa tu panggil mak beruk namanya. Anakmu kan tu. Bukan maknanya anak kita jadi progo bersiri. Nak lagu tu. Cuma awak jatuh gelah. Ada faham tu konsep Islam ni. Tak erti. Apa pergi ke? Apa pergi katok tangan dia? Dia tidak ada wak ni. Waktu po waknya. Lah, Tuhan wak 3 golongan dalam rumah. Mak, ayah, anak. Faham lagi?
Ayah tukar kerja cari pitih. Boleh pitih beli gelas. Balik di rumah hubung gelas. Anak orang tukar pecah kerja dia. Mak tukar sapu. Buah datang. Comel tak? Kuih carang tu molek dah. Anak kita buat pecah gelas ada. Sehari 8 utir. Dah 8 hari dah pecah sutir. Tahu tak? Ada 2 bulan sekali. Nah, dia gitu biar reti sikit. Anak kita tak sayang. Nah, tak ada anak orang susah main ajak. Habis air kolah surai ni terjun mandi duduk dalam tu. Ambil berkat nak suruh beranak. Boleh anak kepa. Nah. Berapa kita berani kita kata anak kita cek 2 tahun. Cik dia besar dia kata tinggi atas. Kita coh kali kita tembak. Takutkan anak. Nah, kena faham baik-baik. Sekali pun mu supah, mu maki ke anakmu, orang tak dengar, tak buat status apa, itu adalah qaulaz zur. Mu sedang berpuasa, Allah tak berhajat nak beri pahala. Sebab ada orang kadang-kadang dalam rumah huduh, luar lah molek. Dalam rumah huduh, perangai, luar comel orang nampak. Nah, tulis status ni, sayangilah anak-anak anda, permata hidup kita. 15 like. Padahal anak dia di rumah kapak sepak semua. Orang nampak dah? Orang nampak. Faham? Jadi fitrah manusia nak kabur orang, hak baik-baik lah. Nah, mana dia tulis? Dan baru selesai menyepak 4 kali punggung anakku. Orang tulis gitu. Dia kabur baik. Nah, anak ini mutiara, anak ini begini, sayangilah anak anda. Cara memberi berkesanan kepada pelajaran pada otak anak. Habis status je. Tapi anak wajah tu gelak kami suti. Nah, bagian sandiwara radio. Faham lagi? Nah, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, malam yada, siapa tak tinggal bercakap hak tak betul, kalau Allah marah, cakap yang haram, tak ada pun Allah berhajat kepada puasa. Sedangkan dalam hadis lain Nabi meriwayatkan Allah berfirman, as-saumu li, hak muda puasa tu bagiku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan bayar seorang-seorang pahala puasa di akhirat. Allah nak bayar pahala lain, malaikat, bagian malaikat. Banyak ni sujud, banyak ni baca Quran, banyak ni berjuang, banyak ni derma. Nah, tapi as-saumu li, bab puasa aku. Dalam banyak-banyak amal, wa ana ajzibih, aku yang akan balas berapa puluh ribu kali ganda aku. Tapi ayat dalam hadis tadi, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tak tinggal ketika berpuasa berkata yang salah, yang karuk, yang haram, Allah tak berhajat. Nah, tak berhajat. Jadi lengah saja kita puasa. Nah, ngopak. Macam kalau ngopak ni kau puang. Dia kata, puang tak kena sama. Bukan kata orang puang belaka. Cuma orang lelaki bak lain. Ada orang yang tak puas hati. Nah, kita kata ngopak ni orang puang. Bukan orang lelaki tak ngopak, tapi sikit. Hak lebihnya orang puang. Nampak? Dosa bagian mulut dia orang puang. Dia memang PhD. Orang lelaki ni ngopak juga tapi tarah UPSI. Darah cetong. Apa? Pasal orang lelaki dia jahat lain. Cah rumah, ngedor dada, ambil upah kata orang. Orang puang tak ada ambil upah kata orang. Jahat banyak dah ke pasien lain. Orang puang mulut. Duduk atas jadah surai. Mulai dia kopek. Nak tidur atas katil nyanda berbatal atas belakang tu, laki duduk sebelah. Dia ngupah jiran dia. Laki dia kata, dah ya gitu lama dia. Dua ekor boleh dosa. Nampak tak? Melainkan dia cakap seorang. Apa dak angin ngopak. Ngopak ni ada tukang dengar. Ada seorang tukang dengar, dia pun buruk ke orang. Kalau tuang dia dengar, tuang dia marah. Itu dia panggil ngopak. Laki dia tak tubik lagi, laki dia duduk luar lagi, duduk tengok tali besing lagi. Faham lagi? Dia duduk serang luar tak katil, popet. Itu ada angin ngopak. Dia panggil sewe. Faham? Cakap sekok. Faham lagi? Jaga mulut. Kan kita mulut kita ni, kita lama dia nak pergi jalan.
Lama kunyit ke, lama kuah ke, lama lecu. Lama lecu, jarang apa lama kuah nak tubik. Lama garang nak tubik. Lama lecu. Apa tujuan? Nak suruh nampak? Molek. Tapi lagi ngupak. Tubik benda tak molek. Kalau nak ngupak tak sama lecu. Lama tarik lembu. Baru sabah dengan tubik. Nah, mak dia lama tak lembu. Anak kata dah apa mak lama tak lembu? Mak nak pergi ngopak. Baru pandang. Tu nak. Ni lama hok molek-molek tubik hok uduh-uduh. Tak kena lah. Sebab tu kalau barang nasi berani apa bola pinggang molek, pinggang milami, pinggang akorok. Faham? Tak bola purung. Purung apa benda? Nasi ayam. Ayam nak makan. Jadi kena faham baik. Lelaki cakap caruk. Ibrahim cakap caruk. Hidup seorang dah ada 3-4 orang. Tubik seorang habis waktu tubik. Begitu ngila-ngila. Ramadan habis puasa. Ngutuk sama adik-beradik. Faham lagi? Fitnah kau orang. Cuba tengok dalam Facebook 8 kali Ramadan, 8 kali Facebook, 8 tahun Facebook. Ada tak orang berhenti fitnah bulan Ramadan? Ada. Straight go hit. Nampak? Go hit ni jalan terus. Tak ada kira Ramadan tak Ramadan. Tinggal status saja. Ini masalah. Jadi kita kena faham baik-baiklah. Sebab itulah ada hadis yang lain. Imam Tabarani meriwayatkan, Nabi kata man min shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atash. Ramai yang berpuasa. Kalau bulan Ramadan ramai puasa. Raja puasa, menteri puasa, Esko puasa, YB puasa, apa lagi? MPKK puasa, JKK pun puasa. Faham tak? Orang kampung puasa, orang goreng taksi, orang kerja jabat, orang puasa belaka. Tapi laisa lahu min siyami, tidak ada daripada pahala puasanya, dia tak dapat. Ilal ju' wal atah, melainkan boleh lapar dengan dahaga saja. Nikih ni nampak tak? Orang lain puasa boleh pahala, dia boleh dahaga. Jadi akhirat kat gini dia akan tuntut, mana pahala puasa aku? Kalau banyak ni saja aku dapat. Dah aku itu kan puasa. Malaikat khabar lah tahu dah mau puasa. Tapi matamu tengok haram. Tanganmu buat benda yang haram. Sebab bukan qaul zur saja. Man lam yada' qaul zur wal amala. Siapa tak tinggal cakap hak uduh dan melakukan perbuatan hak uduh. Sama ada perbuatan kita ni dengan orang atau orang dengan kita. Gitu big bulan puasa. Tujuan nak pergi tengok orang puang. Habis pahala. Dia kata buah dia ni. Lambat hari buka baru 3.30. Orang ni kira jauh. Jalan dia ni kat orang jual ramai. Ni tengok orang. Nampak bulan puasa. Dia nak pergi tengok orang. Dah apa dah lagi? Boleh pergi. Pergi ada hajat. Nak beli barang buka. Nak beli ayam dia. Ayam kena seksa dah. Ayam musing, ayam kena seksa tu dah panggil. Tu baru boleh. Itu pun yaghuduna min absarihim. Dalam ayat kata hendaklah yaghudun, kena tundukkan pandangan. Betul tak? Kalau budak-budak puang pula tukar jual bulan puasa, kita tengok baju dia. Tubuh saya 34 perut. Pakai pinggang seluar 29. Tubik berketat-ketat isi lembu kot biar. Lagi. Nak khabar nak pakai ketat. Badan 34D, pakai baju 34A. Bersembuh-sembuh tubik. Jual benda? Jual macam-macam. Tu jual bunga api, tu jual khepek, tu jual air tebu. Habis pahala orang sedih. Dia tukar paling banyak sekali dosa. Sebab dia orang lain habis pahala puasa. Dan nak jual pakai hijab lah. Wajib berhijab bila keluar daripada rumah. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu kebanyakan tubuhnya aurat. Itu maksudnya. Jadi bila keluar berhijab.
Hijab ni bukan maksudnya tudungnya labuh gitu. Maknanya menutup aurat dengan betul. Walaupun pakai baju kurung, tapi baju kurungnya longgar. Walaupun pakai tudung yang bukan tudung besar, tudung bawah, tudung khisi, tudung seluar kuningnya, tetapi memadai, menutup dadanya, longgar dan tidak terbayang auratnya, pakaian dan sebagainya. Kena faham baik. Takut-takut saat ni lah. Dia puasa, lepas tu dah dengan bunyi budi raya-raya dah. Rasa kejap puasa tahun ni. Tak kejap apa, ada skepeng boleh pahala. Faham lagi? Tak ada skepeng. Kalau mana 30 hari puasa, laku 3 hari padang dah, Tuhan terima. Nak 27 Tuhan tolak. 3 boleh kau buat Ramadan ni ke? Tiba-tiba tak boleh skepeng. Nak balik utang balik dengan Allah Ta'ala. Nak kita nak pergi beli. Nak pergi beli dah puasa kita bukan macam puasa Rabi'atul Adawiyah. Bukan macam puasa Imam Hanafi. Bukan macam puasa para sahabat. Boleh seria. Kau 4 petang tu boleh seria. Contoh. Kat beli kat jual-jual ke, tengok sesi-sesi ke. Ni balik anguh 80 sen. Tinggal 20 sen. Okey lagi 20 sen. Boleh buat beli celak lagi. Hutang balik, seria balik. Ada banyak dah. Timbang-timbang pada puasa mu seria, matamu tengok hak Tuhan marah, seria tengok. Hutang balik, seria setengah. Kan timbang lagi. Kena hati-hatilah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada sedikit penjelasan tentang takwa tadi. Tujuan berpuasa supaya kamu jadi orang yang takuna al-ma'asi. Kamu semua takut untuk melakukan perkara yang Allah tidak suka. Kita tengok soalan yang telah diajukan di hadapan saya ni.